perkasa berterusan dilaksana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam anak bijak lagi cerdik. Salam apresiasi saya ucapkan buat saudara pengantar majlis, barisan panel penghakiman yang penuh berkarisma, penilai khusus PIMK 3263 pengajian kurikulum dan pentaksiran pendidikan sekolah rendah iaitu Ustazah Rafiza binti Muhammad Saleh. Dan tidak dilupakan juga salam apresiasi buat rakan-rakan seperjuangan yang sentiasa celik akal minda dan penerus wadah tonggak negara. Berdirinya pokok kerana akarnya, berdirinya rumah kerana tiangnya. Berdirinya saya di sini kerana saudara-saudari sekalian yang duduk sedang menantikan syarahan saya yang bertajuk Pertimbangan Profesional Tunjang Keberkesanan PBD Berkualiti. Hadirin sekalian, dalam dunia yang sentiasa berubah dengan pantas seperti sekarang, isu yang berbangkit akibat pertimbangan dalam profesional PBD semakin penting untuk kita fahami dan beri perhatian. Kata orang, tidak kenal maka tidak cinta, bukan? Oleh itu, bolehlah kiranya jika kita meneliti frasa demi frasa bagi mendefinisikan dengan lebih terperinci mauduk syarahan saya pada hari ini. Yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan pertimbangan? Dan yang kedua, apakah inisiatif yang perlu diambil bagi mencapai tahap profesional yang sebenar dalam sesebuah kerjaya, khususnya buat para pendidik yang menjadi tonggak utama pembentuk model insan yang berkualiti. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, pertimbangan merujuk kepada fikiran mengenai buruk baik sesuatu perkara, manakala frasa profesional berfokuskan kepada sikap individu yang mengaplikasikan pengetahuan, kepakaran dan kemahirannya dalam sesuatu bidang kerjaya yang dicukupi. Setelah kita meneliti setiap satu frasa di atas, maka dapatlah saya simpulkan bersama hadirin sekalian bahawa pertimbangan profesional itu merujuk kepada suatu bentuk keputusan berkaitan pembelajaran murid yang dibuat oleh guru secara beretika menggunakan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman berdasarkan kepada standard prestasi dan data perkembangan penguasaan murid dalam pembelajarannya. Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, pragmatik saya yang kedua adalah warga dewan yang saya kasihi sekalian. Sebelum kita mengupas dengan lebih mendalam mengenai isu dan cabaran yang perlu ditangani oleh guru sepanjang pelaksanaan PBD, maka eloklah kiranya jika kita sama-sama dalami sejenak apakah yang diertikan dengan pentaksiran bilik darjah. Umumnya, pentaksiran bilik darjah adalah sebuah pentaksiran berterusan yang dilaksanakan di dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid. Pentaksiran bilik darjah berlaku secara formatif dan sumatif sebagai pembelajaran untuk pembelajaran dan tentang pembelajaran. Namun hadirin, mengapakah pentaksiran bilik darjah penting untuk dilaksanakan di seluruh pusat pendidikan sehinggakan ianya dibentuk pada tahun 2016 bagi menggantikan kedudukan pentaksiran berasaskan sekolah? Berkeupayaan untuk mengesan perkembangan murid secara menyeluruh adalah satu objektif utama yang ingin dicapai melalui pembentukan PBD. Yang keduanya adalah bagi mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran. Hal ini demikian kerana pentaksiran bilik darjah adalah suatu usaha yang dilaksanakan secara berterusan sepanjang proses PDP dilaksanakan sepanjang tahun. Pentaksiran bilik darjah dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pentaksiran yang merangkumi 3 aspek. Yang pertama ialah pemerhatian, yang kedua aspek penulisan dan yang ketiga ialah lisan. Hadirin yang saya hormati sekalian, Malaysia dikenali sebagai sebuah negara yang memiliki sistem pentaksiran yang sistematik.
Namun, lautan mana tidak bergelora, bumi mana tidak ditempur hujan. Dalam senario negara kita yang berbilang kaum dan pentaksiran sekolah yang pelbagai, sudah pasti isu dan cabaran dalam pelaksanaan PBE tetap ada. Sehubungan dengan ini, maka saya kemukakan indikator yang pertama, iaitu ketidakseragaman pentaksiran pencetus isu penilaian tahap penguasaan murid yang berbeza. Sebelum saya berbicara dengan lebih lanjut, adalah sekiranya kita sama-sama merungkaikan apakah yang dimaksudkan dengan pentaksiran. Pentaksiran merujuk kepada aktiviti pengumpulan maklumat tentang kebolehan seseorang dan membuat keputusan mengenai prestasinya. Aktiviti pentaksiran pencapaian prestasi yang saya maksudkan tadi merentasi 3 aspek. Yang pertama ialah pengetahuan, yang kedua kemahiran dan yang ketiga ialah sikap. Namun, bagaimanakah wujudnya ketidakseragaman pentaksiran yang dimaksudkan tadi? Penilaian yang digunakan oleh guru dalam menilai murid adalah berbeza dari segi kaedah, format dan kriteria penilaian. Perkara ini berlaku disebabkan tiadanya rujukan setara dalam pentaksiran bagi setiap tahun untuk dijadikan panduan bagi guru-guru membuat penilaian terhadap tahap penguasaan murid mereka. Ini demikian kerana pertimbangan profesional guru adalah berbeza mengikut penyesuaian pengajaran guru masing-masing. Sehubungan dengan masalah ini, ketidakadilan dalam penilaian masih tidak dapat dibendung dan berterusan sehingga kini. Bagi mengatasi isu di atas, maka para guru haruslah menggunakan penilaian mereka dengan baik agar prestasi murid yang ditentukan selari dengan prestasi sebenar mereka. Hal ini kerana pentaksiran yang berkesan dapat membantu guru untuk mengetahui tahap pembelajaran murid dan juga keberkesanan pengajaran guru. Pentaksiran dalam bilik darjah merupakan sebahagian besar daripada aktiviti penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Inisiatif yang kedua yang boleh diambil adalah dengan melaksanakan moderasi yang merupakan suatu proses penetapan kriteria dalam pentaksiran. Dalam proses ini, guru berkongsi pengalaman, pengetahuan, pemahaman kurikulum seperti standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi serta strategi pengajaran dan pentaksiran bagi melaksanakan pertimbangan profesional. Proses moderasi dapat mengurangkan jurang antara seorang guru dengan guru yang lain. Selain itu, kesahan dan kesaksamaan antara guru berlaku dalam pertimbangan profesional. Hadirin yang budiman, semasa proses moderasi, terdapat beberapa aspek yang akan diambil kira mengikut keperluan dan ketetapan dalam dokumen standard kurikulum pentaksiran sesuatu mata pelajaran tersebut. Aspek yang pertama, kriteria pertimbangan profesional. Aspek ini mengambil kira elemen-elemen yang dinyatakan dalam pertimbangan profesional, iaitu penentuan kaedah pentaksiran. Dalam konteks ini, guru akan menentukan sama ada kaedah pemerhatian, kaedah lisan ataupun tulisan yang akan ditaksirkan kepada murid. Dan aspek seterusnya, penentuan tahap penguasaan di mana semua hasil kerja murid akan ditaksir oleh guru. Guru menggunakan penentuan tahap penguasaan seperti yang terdapat di dalam standard prestasi dengan menerapkan kaedah kedua yang terdapat dalam proses moderasi, iaitu persidangan. Sepanjang pelaksanaan kaedah ini, beberapa sampel hasil kerja murid yang mewakili pelbagai tahap penguasaan dipilih secara kolaborasi dan dibincangkan untuk dimoderasikan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan persetujuan dan pemahaman yang sama dalam pemberian tahap penguasaan tersebut. Berbalik kepada kriteria pertimbangan profesional, aspek terakhir yang diambil kira ialah pemilihan instrumen pertimbangan profesional. Aspek yang diambil kira ini meliputi lembaran kerja, ujian dan senarai semak yang ditentukan melalui aktiviti PDP yang dirancang. Dalam konteks ini, jelaslah bahawa pelaksanaan moderasi mampu membendung isu penilaian tahap penguasaan murid yang berbeza sekaligus mencapai pertimbangan profesional pentaksiran bilik darjah.
Sidang pendengar sekalian, peluang yang adil dan masa yang tidak mencukupi dalam melaksanakan PBD turut menjadi cabaran terbesar yang perlu guru depani dengan penuh kesabaran. Justru itu, pada pagi yang berbahagia ini, ingin saya mengajak hadirin yang budiman untuk bersama-sama menghalusi isu kedua mauduk syarahan saya, iaitu peruntukan tempoh masa yang terhad dalam PDP menyumbang ketidakadilan terhadap input murid. Perkara ini tidak lain tidak bukan bertitik tolak daripada masa yang terhad untuk guru melaksanakan proses PDP serta silibus yang terlalu banyak untuk diajar. Dalam hal ini, guru harus bijak merancang dan memperuntukkan masa tersebut secara adil kepada semua murid yang diajar. Warga Dewan yang saya kasihi sekalian, penting untuk kita sematkan dalam minda bahawa pertimbangan profesional dalam kalangan guru itu ditingkatkan meliputi 4 aspek, iaitu yang pertama ialah pengetahuan, yang kedua pengalaman guru, yang ketiga ialah tanggungjawab profesional dan yang keempat ialah input murid. Pengetahuan guru meliputi ilmu dan kemahiran yang luas dalam mata pelajaran yang diajar serta ilmu pedagogi. Dalam hal ini, guru perlu memahami objektif kurikulum yang terkandung di dalam dokumen standard kurikulum pembelajaran mata pelajaran tersebut. Selain itu, pengalaman dalam meningkatkan kompetensi guru dalam menetapkan strategi pengajaran serta kebolehan mentaksir murid secara adil, telus dan juga konsisten. Guru perlu mewujudkan suasana yang menyeronokkan tanpa tekanan dan bersahaja dalam persekitaran bilik darjah. Di samping itu, kepelbagaian kaedah pentaksiran meliputi pemerhatian, lisan dan penulisan dapat membantu guru meningkatkan kemahiran dalam membuat pertimbangan dan memberi justifikasi terhadap setiap murid yang ditaksir. Tanggungjawab profesional guru pula adalah melaksanakan pentaksiran secara bertanggungjawab dan beretika berdasarkan pengetahuan, input murid serta pengalaman yang ada dengan cekap, adil, telus, sistematik dan holistik. Guru seharusnya bersikap terbuka dan profesional dalam penguasaan pembelajaran murid. Sikap terbuka dan profesional ini mencerminkan sikap amanah serta memupuk keyakinan pentadbir guru, murid dan ibu bapa terhadap pertimbangan profesional yang dilakukan. Justru itu, guru perlu memahami peluang guru perlu memberi peluang yang adil dan masa yang secukupnya kepada murid untuk menunjukkan apa yang telah dipelajari, dan ini termasuklah mempelbagaikan sumber, aktiviti dan kaedah pentaksiran murid supaya murid tersebut mendapat peluang serta ruang untuk mempamerkan keupayaan mereka dalam melaksanakan pelbagai bentuk tugasan, memandangkan tidak semua murid berkembang pada kadar yang sama. Maklumat yang diperoleh daripada pentaksiran bilik darjah bukan sekadar meningkatkan keberkesanan proses PDP, malah dapat membantu ibu bapa dan pihak sekolah merancang tindakan susulan bagi meningkatkan penguasaan dan pencapaian murid dalam pembelajaran, dan ianya bukan semata-mata grade pemeriksaan. Bentuk pentaksiran ini memberikan gambaran tentang perkembangan dan kemajuan pembelajaran, mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid supaya tindakan susulan yang sesuai sama ada untuk meningkatkan atau memperbaiki pembelajaran murid dapat diambil secara sistematik serta dapat memberi maklum balas tentang keberkesanan pengajaran guru. Seterusnya, saya kemukakan indikator yang ketiga, iaitu kurangnya kecekapan teknologi dalam kalangan pendidik. Hadirin warga dewan yang budiman, pepatah lama ada mengatakan akan memikul tiada berbahu, akan menjulang kepala luncur. Pepatah ini merujuk kepada sikap individu yang tidak berdaya dalam mengerjakan sesuatu tugasan kerana kurangnya ilmu pengetahuan. Dalam konteks pengajaran dan teknologi, hal ini mengajarkan kita, khususnya warga pendidik, tentang betapa pentingnya untuk tidak bersikap sebagaimana yang ditakrifkan dalam pepatah di atas, namun sentiasa mengerak langkah yang proaktif untuk
untuk mengikuti perkembangan teknologi terkini agar dapat memberikan pendidikan yang terbaik kepada generasi muda. Berpandukan proses pertimbangan profesional yang telah ditetapkan, guru perlu merancang PDP serta pentaksiran yang ingin dilaksanakan. Pengenalan kepastian dan penetapan standard kandungan dan standard pembelajaran seperti mana yang terkandung di dalam dokumen standard kurikulum pembelajaran membantu guru menentukan objektif pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Sekiranya guru tidak menguasai ketangkasan teknologi, maka sudah pasti strategi pengajaran yang interaktif untuk diselarikan dengan objektif dan kaedah pentaksiran yang ditetapkan tidak mampu untuk dijayakan. Berbalik kepada isu yang dikupas tadi, jelas terbukti bahawa ianya adalah satu cabaran yang signifikan semasa pelaksanaan pertimbangan profesional PBD dilaksanakan. Bertitik tolak daripada kenyataan di atas, tahap kefahaman dan keupayaan yang rendah dalam memanfaatkan teknologi maklumat dan komunikasi akan mengakibatkan guru tidak mampu untuk mengakses sumber pembelajaran digital yang berkualiti. Keadaan ini sekaligus menjadi penghalang buat para pendidik dalam menggunakan alat bantu mengajar digital lalu masih kekal dengan kaedah pengajaran tradisional yang kurang berkesan terhadap proses pengajaran dan pembelajaran. Terbuktilah di sini bahawa kejayaan guru dalam menerapkan suasana pembelajaran yang efektif adalah bersesuaian dengan faktor-faktor pelaksanaan pertimbangan profesional. Rentetan daripada isu tersebut, terdapat beberapa inisiatif yang boleh diketengahkan. Antaranya adalah peranan pihak atasan, khususnya Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menyediakan latihan dan kursus teknologi secara berkala. Usaha ini mampu memberi pendedahan yang lebih terperinci tentang cara penggunaan teknologi dan aplikasi yang lebih terkini kepada warga pendidik. Program ini sepatutnya meliputi pelbagai kemahiran dari asas hingga ke tahap lanjutan. Dalam hal ini, jaringan kerjasama antara guru sudah pasti dapat dibentuk sekaligus membawa kepada perkongsian pengalaman, idea dan strategi dalam penggunaan teknologi sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan. Justru itu, usaha membangunkan rancangan pembelajaran yang berasaskan teknologi hakikatnya dapat membantu pendidik untuk merancang strategi pengajaran yang menyeluruh dan menyokong matlamat pelaksanaan pertimbangan profesional. Secara tidak langsung, ianya akan memberi manfaat yang besar terhadap kemajuan pembelajaran pelajar di samping mempersiapkan murid-murid untuk menghadapi tuntutan teknologi di abad pembelajaran ke-21. Warga Dewan yang saya sanjungi, izinkan saya untuk mengemukakan pragmatik yang keempat yang berbunyi pengetahuan yang rendah terhadap penggunaan teknik PBD penyumbang kepada isu pertimbangan profesional. Secara ringkasnya, pengetahuan merujuk kepada segala perkara yang diketahui atau dipelajari. Jika kita telusuri dengan terperinci, pengetahuan difokuskan sebagai suatu elemen utama yang perlu diberi perhatian oleh guru sepanjang proses pelaksanaan PBD. Perkara yang diketengahkan dalam elemen ini adalah pengetahuan guru yang meliputi kaedah pedagogi, ilmu dan kemahiran yang luas dalam mata pelajaran yang diajar serta kebolehan mentaksir murid dengan pelbagai kaedah pentaksiran. Hadirin, bagaimanakah guru dapat mencapai sebuah pengetahuan yang mantap untuk diterapkan dalam tempoh proses pelaksanaan PBD? Jawapannya tidak lain dan tidak bukan, guru haruslah memahami objektif kurikulum yang terkandung di dalam dokumen standard pembelajaran. Proses ini memerlukan kepakaran guru untuk memahami ketiga-tiga standard dengan baik, iaitu standard prestasi, yang kedua standard kandungan dan tidak dilupakan standard yang ketiga, iaitu standard pembelajaran. Lanjutan daripada isu yang dikatakan tadi,
Laporan Retnawati melaporkan bahawa guru-guru menggunakan teknik soal jawab sebagai salah satu teknik pengajaran dan bukannya sebagai teknik PPD. Lanjutan daripada isu yang dikatakan tadi, Laporan Retnawati 2016 melaporkan bahawa guru-guru menggunakan teknik soal jawab sebagai salah satu teknik pengajaran dan bukannya sebagai teknik pengajaran bilik darjah. Guru-guru tidak memahami langkah yang sepatutnya dijalankan untuk melaksanakan PBD. Pemahaman guru tentang langkah-langkah untuk melaksanakan PBD ini masih berada pada tahap yang amat rendah. Dalam sesetengah keadaan, guru tidak menyedari sama ada mereka melaksanakan PBD ataupun PDP. Hal ini menyebabkan mereka tidak dapat mengumpulkan maklumat-maklumat yang diperlukan untuk melakukan penambahbaikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Maklumat yang tidak cukup ini juga akan menyebabkan guru tidak dapat mengambil tindakan yang sewajarnya untuk melaksanakan bimbingan terhadap murid mereka. Dan kesemua ini akan menyebabkan matlamat pentaksiran bilik darjah tidak dapat untuk dicapai. Hadirin yang bijak bestari, bab kata pepatah Melayu, di mana ada kemahuan, di situ pasti akan ada jalan. Maka setiap isu pasti ada penyelesaiannya. Oleh demikian, bagi memastikan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah berjalan dengan baik, gurulah yang perlu bersedia, berpengetahuan dan sentiasa meningkatkan kemahiran yang spesifik dalam melaksanakan pentaksiran yang berkesan. Untuk itu, guru seharusnya mempunyai kemahiran yang perlu dikuasai seperti pengetahuan kandungan yang mencukupi, kemahiran membina instrumen, menetapkan tahap penguasaan murid, mentafsir markah ujian dan melaksanakan pelbagai bentuk pentaksiran yang bersesuaian dengan isi kandungan dan objektif pembelajaran yang telah ditetapkan. Sidang Dewan Intelektual sekalian, izinkan saya mengemukakan persoalan bagi meneruskan agenda syarahan kita pada pagi ini dengan pragmatik yang kelima mengenai isu serta cabaran guru sepanjang pelaksanaan pertimbangan profesional pentaksiran bilik darjah. Sungguh untuk saya bertanyakan pada hadirin sekalian, mengapakah wujudnya isu pelaporan yang tidak tepat sewaktu guru melaksanakan penilaian pentaksiran? Merujuk kepada elemen perkembangan pentaksiran bilik darjah, tanggungjawab profesional adalah antara aspek yang perlu diberi perhatian sewaktu proses pelaksanaan PBD. Ini bermaksud guru perlulah melaksanakan pentaksiran dengan penuh tanggungjawab dan beretika berdasarkan pengetahuan, input murid serta pengalaman. Dalam usaha mencapai laporan yang tepat, penerapan sikap cekap, adil, telus, sistematik dan holistik tanpa melibatkan emosi amatlah penting untuk guru titik beratkan. Hadirin yang dimuliakan, jika kita lihat dalam konteks seorang guru memantapkan sifat amanah dalam menjalankan tugas sangatlah penting supaya setiap tindakan dan keputusan yang dilakukan berlandaskan kepada syariah Islamiah. Sebagaimana yang diungkapkan dalam konteks kepimpinan Islam, bahawa pemilihan pemimpin yang amanah membawa arti yang sangat besar kerana amanah merupakan salah satu sifat para Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah dan tidak sempurna agama seseorang yang tidak menunaikan janji. Amanah membawa arti dapat dipercayai, sering berlaku jujur, memiliki sifat mahmudah, seterusnya komitmen pada tugas dan tanggungjawab yang telah diberikan. Konsep amanah dalam melaksanakan tanggungjawab menjadi intipati amalan syura bagi mewujudkan penghayatan kepimpinan Islam sebagai sebahagian daripada ibadah
kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat zuhud dan suci daripada pekerjaan yang dimurkai. Berdasarkan konsep ini, maka sudah jelas lagi nyata bahawa sifat amanah adalah tunjang utama yang perlu diterapkan dalam sesuatu amalan kerja, kerana inilah faktor yang menyumbang kepada isu yang telah dinyatakan di atas. Sebelum kaki melangkah pergi, sebelum bicara ternotah di sini, izinkan saya menyulam serangkap pantun buat hadirin yang ada di sini. Pisau diasah di pagi hari, bawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah syarahanku di sini. Semoga bisa memberi manfaat. Siang hari makan kuaci, makan sama ibu dan asyik. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan berbanyak terima kasih. Sebelum kaki melangkah pergi, sebelum kata menutup bicara, sekali lagi saya ingin menegaskan bahawa pertimbangan profesional pentaksiran bilik darjah haruslah diperkasa bagi membentuk sosok guru yang berjiwa pendidik dan memiliki sasiah cemerlang yang sentiasa menunjukkan kecemerlangan dalam kerjaya melalui hasil kerja yang berkualiti. Natijah yang dapat saya cungkil ialah pertimbangan profesional pentaksiran bilik darjah berperanan penting dalam proses pembangunan negara kita serta mampu mencapai hasrat falsafah pendidikan kebangsaan sebagaimana yang diinginkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Akhir kata, jutaan kemaafan daripada saya kepada hadirin sekalian atas keterlanjuran kata. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian, terima kasih.